Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Victoria Gudu, nombor metrik 260381. Saya akan memberi pengenalan kepada buli di tempat kerja. Buli ini merupakan satu fenomena yang semakin membimbangkan masyarakat moden, terutamanya buli di tempat kerja. Buli di tempat kerja adalah termasuk salah laku, penderaan lisan dan pengecualian sosial yang dialami oleh pekerja di persekitaran kerja. Buli ini mendatangkan kesan negatif kepada mangsa dan kecekapan keseluruhan organisasi. Hal ini demikian kerana mangsa buli mungkin akan berhadapan dengan tekanan mental dan emosi, sekaligus turut menjejaskan kesihatan fizikal dan mental mereka. Bagi menangani isu buli ini, organisasi harus mengambil langkah yang efektif dengan mengambil beberapa pendekatan seperti tiada toleransi kepada penderaan, latihan kesedaran dan pelaporan isu buli di tempat kerja. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang yang ketat dan menyeluruh juga penting agar untuk melindungi pekerja dan mencegah buli daripada berlaku di tempat kerja. Seterusnya, isu buli di tempat kerja ini adalah sangat kronik dan memberi dampak kepada pekerja dan organisasi secara tidak langsung. Maka, perhatian serius diperlukan daripada pihak pengurusan dan pemimpin organisasi untuk mengawal dan membendung kepincangan ini daripada terus berlaku. Melalui tindakan yang mampan, budaya saling menghormati dalam organisasi dapat digalakkan sekaligus dapat mewujudkan persekitaran yang positif dan produktif dalam kalangan pekerja di organisasi. Sekian untuk pengenalan kepada buli di tempat kerja. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya bagi meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, Madam, saya akan menerangkan tentang isu-isu penganiayaan di tempat kerja. Isu yang sering berlaku adalah kurangnya kesedaran dan pemahaman tentang penganiayaan di tempat kerja. Ramai pekerja dan majikan mungkin tidak sedar bahawa tindakan tertentu boleh digolongkan sebagai penganiayaan. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak sihat. Dalam setengah organisasi, tindakan penganiayaan mungkin dianggap biasa saja sebagai cara untuk menguatkan pekerja. Ketiga, kekurangan saluran komunikasi yang efektif antara pekerja dan pengurusan juga menyumbang pada isu penganiayaan di tempat kerja. Jika pekerja merasa tidak dapat melaporkan insiden penganiayaan atau takut mendapat balasan, mereka mungkin memilih untuk merahsiakan atau memendam perasaan tersebut. Keempat, isu kuasa dan hierarki dalam organisasi juga boleh menyumbang kepada penganiayaan di tempat kerja. Dan yang terakhir, kelemahan dalam dasar dan undang-undang perlindungan pekerja. Jika organisasi tidak mempunyai dasar yang jelas dan tegas untuk melawan penganiayaan di tempat kerja, maka kes-kes penganiayaan akan terus berlaku di tempat kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan tentang statistik kes. Penganiayaan di tempat kerja merupakan masalah yang berlaku di Malaysia. Contohnya adalah diskriminasi gender, di mana hasil kajian WHO menunjukkan 56% wanita di Malaysia pernah mengalami diskriminasi di tempat kerja. Pemindaan Akta Pekerjaan 1955 diperlukan untuk memberikan perlindungan undang-undang yang lebih kuat dan menyediakan kesetaraan gender di tempat kerja. Buli di tempat kerja juga merupakan isu yang berlaku di Malaysia, menyumbang kepada masalah kesihatan dan prestasi kerja. Gangguan seksual adalah isu yang semakin lazim di tempat kerja, dominan dialami oleh golongan wanita. Akta Anti Gangguan Seksual AAS 2022 telah pun diperkenalkan untuk menangani isu ini. Isu-isu ini memerlukan tindakan proaktif dari majikan dan masyarakat secara keseluruhan untuk menangani masalah ini. Oleh itu, pembentangan ini akan diteruskan dengan cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah ini oleh rakan saya iaitu Erginia John, anak Juking. Terima kasih.
Salam sejahtera, nama saya Smita Azura Nak Walter dan saya akan membentangkan tentang model komunikasi kepengurusan dalam organisasi. Model komunikasi kepengurusan merupakan aspek penting dalam menguruskan dan memimpin organisasi. Ia menyediakan area maklumat, idea dan arahan antara pengantar dan penerima maklumat. Efektiviti komunikasi boleh dicapai dengan adanya feedback dari penerima maklumat. Komunikasi yang berkesan secara menyeluruh juga perlu dijaga antara pihak pengurusan. Organisasi perlu menguasai model komunikasi dengan memastikan prosedur penganiayaan dilaksanakan. Penerima maklumat dalam konten ini adalah pekerja yang mungkin menjadi mangsa penganiayaan atau saksi kepada tindakan penganiayaan. Mereka perlu merasa selamat, yakin untuk melaporkan insiden penganiayaan atau mendekati pihak atasan jika mereka menghadapi masalah tersebut. Oleh yang demikian, adalah penting untuk memastikan bahawa semua pihak dalam organisasi memahami apa yang dikira sebagai penganiayaan di tempat kerja dan kesan negatifnya. Pengurusan harus memberi pelatihan dan kesedaran mengenai isu-isu ini. Pengurusan perlu menunjukkan komitmen yang tegas untuk menangani isu penganiayaan dan bekerjasama untuk mencipta persekitaran kerja yang harmoni. Akhir sekali, model komunikasi kepengurusan juga melibatkan komunikasi yang berkesan secara menyeluruh. Hal ini merangkumi penekanan komunikasi yang terbuka, jujur dan berterusan antara semua pihak. Dalam konten isu penganiayaan di tempat kerja, komunikasi yang berkesan adalah penting untuk memastikan semua insiden penganiayaan yang dilaporkan adalah tepat, ditangani dengan serius dan diambil tindakan yang sewajarnya bagi mengatasi akar masalah. Sekian saja dari saya, akan disambung oleh sahabat saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Zurina Resma serta rakan-rakan yang lain. Saya ada 74146 Ejine John Arajukin akan melanjutkan penerangan kenaan dan cadangan dalam mengatasi permasalahan. Penganiayaan di tempat kerja merupakan satu isu yang sangat serius dan memerlukan tindakan segera daripada pihak pengurusan untuk mengatasi dan mencegah isu ini. Proses dan strategi komunikasi pengurusan yang berkesan dapat membantu membina persekitaran kerja yang inklusif, menggalakkan kesedaran dan memberi pendekatan terhadap nilai-nilai etika serta hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi komunikasi yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi isu penganiayaan di tempat kerja. Menurut Nur Barirah 2023, langkah pertama dalam proses komunikasi adalah menyusun dasar dan prosedur yang jelas berkaitan dengan isu penganiayaan di tempat kerja. Sebagai kesimpulan pula, penganiayaan di tempat kerja merujuk pada tingkah laku negatif dan agresif yang berulang terhadap pekerja oleh individu atau kumpulan dalam persekitaran kerja. Isu ini semakin meningkat di Malaysia dan mempunyai kesan negatif yang besar terhadap kesihatan fizikal dan mental pekerja serta produktiviti organisasi secara keseluruhan. Pertamanya, kurang kesedaran dalam pemahaman tentang penganiayaan di tempat kerja mengakibatkan tindakan pencegahan tidak dapat diambil secara serius. Keduanya, budaya organisasi yang tidak sihat turut menyumbang kepada penganiayaan yang di tempat kerja. Ketiga, kelemahan dalam saluran komunikasi adalah antara satu faktor pekerja yang pengurusan menyebabkan kes sukar dilaporkan dengan jujur dan tindakan sewajarnya tidak diambil. Keempat, kuasa dan hierarki dalam organisasi juga merupakan punca penganiayaan di tempat kerja. Kelima, penganiayaan juga dapat mempengaruhi kepelbagaian dalam organisasi. Terakhir sekali, kelemahan dalam dasar dan undang-undang pelindungan pekerja juga menjadi isu yang diberikan perhatian. Budaya organisasi perlu diubah untuk memupuk keadilan, saling menghormati dan kerjasama di kalangan pekerja. Komunikasi yang efektif antara pengurusan saluran pelaporan yang terbuka dan boleh dipercayai, pengurusan konflik, pencegah insiden penganiayaan, penggalakan kepelbagaian dalam organisasi juga penting untuk memupuk persekitaran yang inklusif.
Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Pekerja perlu diperkuatkan dan dipatuhi untuk memastikan hak pekerja dilindungi. Sekian, terima kasih.